Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang begitu banyak sekali. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka nikmat ini harus kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bagaimana nak mensyukur nikmat kepada Allah, itu dengan melakukan ibadah ataupun melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan lagi nikmatnya kepada kita dan semoga kita dimasukkan dalam kalangan mereka yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini saya nak sambung kita punya tazkirah kita. Saya akan sambung daripada tazkirah saya yang sebelum ini, yang mana saya berpandukan daripada buku ataupun kitab karangan Syekh An-Nawawi Al-Bintani, seorang ulama Nusantara yang tersohor yang dikenali oleh para ahli ilmu. Kitab itu tentang peringatan ataupun nasihat kepada hamba-hamba Allah yang menjalani kehidupan sebagai hambanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali, kalau tuan-tuan puan-puan ingat, dia berkaitan dengan kepentingan mereka yang membawa bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak membawa kebekalan, umpama seorang itu ingin merentasi lautan yang terbentang luas tapi tanpa ada sampan, tanpa ada kapal, tanpa ada bahtera. Maksudnya dengan diri sendiri sahaja nak merentasi lautan yang begitu luas, pasti seorang itu akan binasa, tenggelam dan sebagainya. Jadi apakah bekalan yang harus kita lakukan hari ini? Hari ini yang saya akan kongsikan masih lagi tentang dua perkara. Kita masih ada tajuk dalam nasihat ataupun hadis ataupun nasihat tentang dua perkara. Jadi yang sebelum ini, dua perkara yang sebelum ini apa? Mereka yang masuk kubur tanpa, yang saya perbetulkan, mereka yang masuk kubur tanpa bekalan. Bekalan amal soleh lah maksudnya. Maka umpama mereka yang ingin merentasi lautan tanpa kapal. Dua perkara tu. Jadi hari ini ianya diambil daripada kata-kata asar ataupun kata-kata para sahabat, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia mengatakan bahawasanya izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Maknanya apa? Kemuliaan dunia itu boleh dicapai dengan harta. Kemuliaan dunia boleh dicapai dengan harta. Kemuliaan akhirat, wa izzul akhirah, kemuliaan akhirat bi salihil a'mal, boleh dicapai dengan amalan-amalan soleh. Hari ini kita lihat memang lumrah dunia begitu. Mereka yang ada harta yang banyak, mereka yang ada duit yang banyak, akan dipandang satu kemuliaan. Kita akan rasa kagum dengan seorang itu bila dia ada harta yang banyak. Oh, ini tanda orang-orang berjaya ni kat dunia ni. Maksudnya orang-orang hebat. Itu banyak harta dia, berbilion-bilion, kan? Bank dia di sana, di sini, dia punya bank dia banyak. Lepas tu dia punya perusahaan dan manusia lihat itu satu kemuliaan. Itu lumrah di dunia. Ini adalah lumrah dunia dan sebenarnya dia tak kekal pun. Sebenarnya tak kekal kemuliaan itu dengan harta. Tapi yang kekal kemuliaan yang sebenar ialah apa? Kemuliaan akhirat. Dan bagaimana kemuliaan akhirat itu? Apakah seorang itu dapat mulia dengan apa ni? Kemuliaan akhirat, bagaimana dia nak mencapainya? Iaitu dengan salihul a'mal, dengan amal-amal yang soleh.
Amalan-amalan soleh ini semua kita boleh buat. Tak kira apa saja beliau, apa saja keadaan orang itu, seorang itu boleh mencapai kemuliaan akhirat. Inilah antara rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan agama Islam itu sebagai untuk kita beramal untuk memperoleh kemuliaan. Untuk dapat kemuliaan dunia, tidak semua orang boleh dapat kemuliaan dunia itu dengan harta lah. Tak semua orang mencapai. Kan? Tapi agama Allah Subhanahu Wa Taala ini semua manusia, siapa saja boleh beramal. Dan apabila beramal dengan cara yang betul, dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kemuliaan. Dia akan beroleh kemuliaan. Sebab tu bila seorang itu beramal, tidak maksudnya dan perkara ini tidaklah menafikan tentang usaha dunia. Ini nak beritahu tentang kelebihan beramal untuk bekalan akhirat, untuk mendapat kemuliaan akhirat. Hari ini, kalau kita beramal di dunia ini, nanti kita akan lihat perkara ini, kita akan lihat dia punya balasan je nanti di akhir nanti. Allah Subhanahu Wa Taala akan mulakan mereka sebagai contoh, mereka yang berjaga solat sebagai contoh, jaga solat. Mereka yang menjaga solat dalam kehidupan dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan dia sejak kubur nanti. Wah, dengan solat, masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebagai contoh dalam hadis sebutkan akan lapangkan dia punya kuburnya. Masya-Allah. Ini tentang amalan kemuliaan akhirat. Maksudnya Allah muliakan dia, kuburnya diluaskan. Malaikat datang pun dengan sopan santun. Di akhirat nanti dia akan dapat cahaya, dia akan dapat keselamatan dengan solat yang dikerjakan. Apa kemuliaan itu? Orang yang seterusnya, orang yang jaga solat, orang yang jaga baca Al-Quran sebagai contoh yang lain. Orang yang baca Al-Quran, orang yang jaga Al-Quran, jaga dia punya bacaan dia, juga melihara, mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, maksudnya mengamalkan agama Allah lah. Dan selalu banyak membacanya. Dekat kubur nanti juga Al-Quran menjadi penemannya. Di akhirat nanti dia akan, Al-Quran itu jadi peguam bela dia. Dan Al-Quran juga akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya berilah syafaat kepada orang ini, kerana dulu orang ini menjaga saya. Allahu Akbar. Begitu juga amalan puasa. Orang yang puasa ni di akhirat nanti, puasa juga akan minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beri syafaat kemuliaan kepada orang yang melaksanakannya, orang yang menjaganya. Maksudnya itulah amalan-amalan yang lain. Nampak sana kemuliaan bila seorang itu mengamalkan apa-apa amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan nampak di sana. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah masanya untuk kita mendapat kemuliaan ini, mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari akhirat kita nanti, untuk masa depan kita nanti. Iaitu dengan apa? Dengan melakukan amal-amal soleh. Ya. Kemuliaan di dunia kita mungkin suka nak capai, tak boleh capai. Kadang dalam kemuliaan dunia itu yang dipandang mulia itu pasti disada banyaknya ujian-ujian, banyaknya ujian, banyaknya halangan. Tapi itulah pun tidak bersifat kekal. Yang kekalnya bila apa ia dapat hartanya ataupun wang ringgitnya, dia diinfakkan untuk perkara keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang akan jadi mulia untuk akhirat. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga perkongsian saya ringkas ini, semoga kita dapat mengambil pengajaran. Saya juga terutama saya yang sampaikan ini, semoga kita boleh tingkatkanlah kita punya amal ibadah kita. Kita juga baru saja termasuk dalam hari awal daripada awal Muharram, hari-hari yang awal daripada awal Muharram. Semoga kita ada semangat yang baru, azam yang baru untuk kita melakukan amal kebaikan. Dan kita cubakah kita setkan sebenarnya awal Muharram ini, kita setkan ataupun kita
targetkan apakah amalan yang kita nak mula istiqamahkan. Kita sebelum ni kita tak tahu kita ada azam ataupun semangatlah nak buat satu perkara. Jadi mungkin ada yang tak istiqamah, ada yang itulah kan. Jadi usahakanlah untuk tahun ni 1443 Hijrah ni kita buat target. Contohnya kita nak setiap malam sebelum tidur kita nak baca 4 surah sebagai contoh. Surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Alif Lam Sajdah, surah Al-Mulk sebagai contoh. Kalau kita dah amalkan, alhamdulillah, dah lama dah kita amalkan, alhamdulillah, cuba kita tambahkan lagi sebagai contoh wirid-wirid malam kita, bacaan-bacaan di waktu malam. Ataupun kalau kita belum ada istiqamah untuk baca Al-Quran lagi sebagai contoh, cuba tahun ni kita tingkatkan lagi untuk belajar Al-Quran atau belajar baca telaki dan sebagainya. Ada peningkatan setiap tahun. Semoga kita tak termasuk di kalangan mereka yang mensia-siakan pulang yang ada hidup di muka bumi ini. Wallahu alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kekurangan saya minta maaf kepada tuan-tuan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.